Salam sejahtera kepada Dr. Mawar Syuhaila. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan pembentangan kami untuk MPU 3192 Pengayatan Etika dan Peradaban. Sebelum kita beralih kepada tajuk pembentangan kami, saya akan memperkenalkan nama ahli kumpulan 13. Yang pertama iaitu saya, Beatrice Avilia anak Kevri selaku Ketua Kumpulan 13. Ahli yang kedua iaitu Kavita binti Sudiman. Ahli yang ketiga iaitu Nur Sofia binti Muhammad Tarmizi. Ahli yang keempat iaitu Nur Jaimah binti Jaidi. Ahli yang kelima iaitu Alexan anak Kemarau. Ahli yang keenam iaitu Eva Ardiana Andros. Ahli yang ketujuh iaitu Liang Chongrang. Ahli yang ke-8 iaitu Sharifah Muzalifah binti Husin. Ahli yang ke-9 iaitu Liu Li Xuan dan ahli yang ke-10 iaitu ahli yang terakhir kami iaitu Siti Nur Kamaliah binti Awang Masri. Jadi untuk yang seterusnya iaitu tajuk pembentangan kami iaitu peranan budaya dan adat dalam memelihara peradaban Malaysia di bawah tema etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Jadi untuk slide yang seterusnya iaitu pengenalan akan dibentang oleh ahli yang seterusnya. Hai, nama saya Liu Leshen, nombor matrik 110597. Malaysia terkenal sebagai negara majmuk yang dihuni oleh masyarakat Melayu, Cina, India serta etnik Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian ini menghasilkan warisan budaya yang sangat kaya. Budaya dan adat bukan sekadar simbol luaran seperti pakaian atau makanan, tetapi menjadi asas kepada pembentukan jati diri dan juga peradaban negara. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk memahami bagaimana budaya dan adat menyumbangkan kepada perpaduan nasional serta kelestarian identiti Malaysia, selari dengan CLO2. Bahagian metodologi. Untuk menjalankan kajian ini, kami menggunakan 3 kaedah utama, iaitu analisis dokumen, kajian literatur dan pemerhatian sosial. Pertama, analisis dokumen, iaitu meneliti laporan kerajaan, dasar kebudayaan dan artikel akademik. Dan seterusnya, kaedah metodologi yang kedua iaitu kajian literatur melalui buku dan jurnal berkaitan etika, masyarakat dan adat dan peradaban Malaysia. Yang ketiga iaitu melalui pemerhatian sosial, iaitu memerhati secara terus bagaimana masyarakat pelbagai kaum di Malaysia mengamalkan budaya dan adat resam mereka dalam perayaan, upacara ataupun tradisi dan intelektual harian mereka. Seterusnya ialah dapatan A, iaitu peranan budaya. Budaya berfungsi sebagai asas identiti nasional, contohnya melalui bahasa kebangsaan, pakaian tradisional dan seni muzik yang menjadi kebanggaan semua kaum. Budaya juga memupuk nilai murni seperti hormat menghormati, sopan santun dan toleransi antara etnik. Selain itu, budaya menjadi medium interaksi melalui aktiviti masyarakat seperti festival budaya, sambutan hari raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, gawai dan keamatan yang disambut untuk mengeratkan hubungan sosial tanpa mengira bangsa. Salam sejahtera, nama saya Eva Ardiana Andros, nombor matrik saya adalah 109838. Adat memainkan peranan penting dalam masyarakat. Tidak kira adat kelahiran, perkahwinan dan kematian yang menetapkan tata cara dan nilai etika dalam kehidupan. Sebagai contoh, adat merisik dan bertunang dalam masyarakat Melayu, masyarakat Cina pula upacara teh dan adat mempersembahkan sirih pinang dalam masyarakat Iban. Selain itu, amalan seperti rumah terbuka, gotong royong, adat perpati, adat istiadat kadazan dusun, dan banyak lagi turut mewujudkan suasana saling menghormati dan memahami. Nama saya Nur Sofia binti Muhammad Tarmizi, nombor matrik 100477. Hasil analisis kami menunjukkan bahawa kepelbagaian budaya sebenarnya mencipta ruang interaksi sosial yang sangat luas. Apabila masyarakat memahami budaya dan adat masing-masing, jurang perbezaan dapat dikurangkan. Adat juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengawal tingkah laku dan mengelakkan konflik.
Selain itu, amalan budaya seperti sambutan perayaan bersama membina rasa kekitaan dan kesalingan dalam masyarakat. Demikian, terdapat cabaran yang perlu diberi perhatian. Globalisasi dan pengaruh budaya luar menyebabkan sebahagian generasi muda kurang menghayati adat tradisi. Salah faham antara kaum juga berlaku jika pengetahuan budaya tidak dikongsi. Oleh itu, pemeliharaan budaya perlu disokong oleh pendidikan formal, program kesedaran, media yang beretika serta penyertaan aktif NGO dan komuniti bagi memastikan peradaban Malaysia terus kukuh. Saya Alexander Anak Kemarau, nombor metrik 102319. Untuk bahagian saya adalah kesimpulan. Secara keseluruhannya, budaya dan adat merupakan tunjang pembentukan peradaban Malaysia. Walaupun masyarakat kita berbeza latar belakang, kepelbagaian ini menjadi kekuatan utama yang menyatukan rakyat. Penghayatan terhadap budaya dan adat bukan hanya mengekalkan identiti negara, tetapi juga membina masyarakat yang beretika, harmoni dan berintegriti. Tanpa budaya dan adat, peradaban Malaysia tidak mungkin terbentuk seperti hari ini. Bagi memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan kajian ini, rujukan kami diperoleh daripada sumber akademik dan rasmi. Antaranya ialah laporan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, artikel jurnal berkaitan kepelbagaian budaya dan peradaban Malaysia, serta laporan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Kesemua rujukan ini digunakan untuk menyokong analisis kami tentang peranan budaya dan adat dalam memelihara peradaban Malaysia. Sebagai penutup, kami percaya bahawa semua pihak termasuk kerajaan, sekolah, institusi budaya, komuniti serta generasi muda perlu memainkan peranan aktif dalam memelihara warisan budaya dan adat. Hanya melalui usaha yang berterusan, kita dapat memastikan peradaban Malaysia terus lestari, dihormati dan dibanggakan di peringkat global. Sekian pembentangan kami. Terima kasih.